panggil juga untuk menjelaskan bagaimana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun memperakui bahawa wujudnya komplot untuk menjatuhkan kerajaan. Cuma saya terfikir kalau kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut tentang menjatuhkan kerajaan, itu bahaya. Kerajaan ini adalah kerajaan Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, kerajaan Malaysia, saudara. Sebab itu saya menegur teman-teman, jangan membuat kenyataan kita jatuhkan kerajaan. Tak boleh, saudara. Itu bertentangan dengan perlembagaan negara. Nak jatuhkan Perdana Menteri, itu persoalan lain. Dia gagal untuk mengawal kabinet kerajaan tu. Dia gagal. Kerajaan dia kena kerajaan. Dia gagal mengawal kabinet. Sampai ada orang bernama Dipak, toke yang buat deal telur ni, telefon kepada backbenchers. Dia punya backbenchers. Bagi pihak Jabatan Perdana Menteri. Ini gila apa? Sampai sekarang Anwar senyap. Dalam keadaan tekanan undang-undang makin meningkat, dia bercakap itu, cakap ini, tata kelola apa semua, dia mengarut pembaziran. Dan keempat ialah keharmonian kaum itu makin terjejas apabila dia gagal mengawal keadaan di AP dan sebagainya, apabila isu jom ke gereja. Selama ni tak ada masalah orang, tapi dia muncul masalah keharmonian kerana apa? Kerana mereka melanggar kontrak sosial dan melanggar perlembagaan negara. Saya dan tidak ada boleh mengatakan ialah kurang daripada 60 hari akan ada mobilisasi besar. Hari ini berapa ramai? Maksudnya NGO dah berapa ramai? Hari ini ada 1-2 daripada wakil NGO. Selain itu cuma kebetulan SMM bermesyuarat, semua penyelaras SMM negeri-negeri sedang berada di Kuala Lumpur semenjak semalam kerana kita ada retreat kita. Dan kerana retreat itu, akhirnya kita buat keputusan untuk menggerakkan kempen ini. Dan kita akan menjadi penggerak utama kepada kempen ini. Dan kita pakai kuning kerana kuning adalah warna yang pernah menjadi mobilizer utama dalam negara bersih. Dan adakah kita tak boleh mobilize? Tapi sesuatu macam bersih kuning. Dan kuning juga adalah warna di mana pernah merekodkan jatuhnya rejim-rejim besar. Aku jalan depan Sogo tadi, aku tengoklah dengan belon-belon dengan baju kuning. Aku ingat syarikat telco baru tengah ada buat promosi nak jual kat SIM. Rupanya gerakan himpunan nak jatuhkan PM kita Anwar Ibrahim. PM kita Anwar Ibrahim tu dia buat salah apa? Sampai korang nak jatuhkan dia, nak buat himpunan. Kalau setakat salah sikit-sikit tu pejam mata je lah. Semua orang dah buat salah silap. Janji dia banyak bantu rakyat. Janji dia tak rasuah. Kalau jatuhkan PM Anwar Ibrahim, siapa kita nak lantik jadi PM? Takkan Abah Din kot. Lagi banyak masalah. Berapa ratus menteri pula dia nak lantik lepas dan ni. Di atas sentimen bahawa hari ini institusi diraja perlu diperkukuhkan dengan suara rakyat. Di mana kita nak entai syarat jelas. Tuanku, kalau tuanku tukar Anwar kali ini pun rakyat bersama. Hari ini kita berjaya untuk menghantar mesej. Ini mesej pelancaran kita. Mesej pelancaran kita. Dan kita tunjuk kita boleh kerjasama dengan pasukan polis dan sebagainya. Kita hormat undang-undang. Menjatuh dan menukar Perdana Menteri, berusaha menjatuh dan menukar Perdana Menteri adalah dalam kerangka undang-undang negara. Jatuh yang di-Pertuan Agong tak boleh. Jatuh Perdana Menteri boleh. Adakah Perdana Menteri ini rasa dia yang di-Pertuan Agong? SMM itu adalah nasionalis kebangsaan dengan pendekatan radikal. Tidak pernah berubah sejak dilahirkan pada tahun 2004. Kita hibernate 2018 dan kita muncul semula hari ini. 2018 SMM ni hilang dari radar. Tetapi persoalan dia ialah kita tidak pernah berubah. Nasionalis kebangsaan dengan pendekatan radikal. Dan hari ini elemen nasionalis kebangsaan itu, kemakmuran hidup rakyat, kontrak sosial yang ditekan dan diancam, kita tidak boleh kompromi lagi. Kita muncul. Ingat kita takut. Ingat kita takut. Apa mengarut? Apa mengarut? Kita tunjukkan. Kita tunjukkan. Rakyat ke depan. Rakyat ke depan. Kalau satu kerajaan itu tidak mentadbir dengan baik, ahli-ahli partinya sepatutnya jatuhkan kerajaan itu dan pilih ke yang lain, seperti mana yang berlaku
di waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Nampak pada masa itu UMNO tidak puas hati. UMNO tarik sokongan, Muhyiddin jatuh dan diganti dengan orang UMNO. Jadi hak bagi wakil rakyat memang ada untuk menukar kerajaan. Dan ini tidak melanggar apa-apa undang-undang. Ada asas. Jadi kita tumpu kerja. Kalau dia tak ada komplot, dia kerja apa? Jadi dia dijalankan tugas dia. Dia tiap bulan dia ada strategi dia. InsyaAllah setakat yang kita pantau, keadaan cukup kuat. Yang penting apa? PH, BN, GPS, GRS. Termasuk yang lain, yang warisan. Tapi yang 4 tu komitmennya cukup jelas. Jadi tumpu kerja. Adanya wujud usaha untuk menjatuhkan Perdana Menteri, nak buat usul tak percaya, itu dibenarkan dalam landscape politik demokrasi. Tak ada masalah. Cuma jangan mengatakan nak jatuhkan kerajaan. Sebab bila Perdana Menteri dah mengatakan bahawa wujudnya komplot untuk menjatuhkan kerajaan, ini mengundang masalah kepada mereka yang bersekongkol. Kerana tentulah yang bawa Perdana Menteri dan kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh beliau boleh mengambil tindakan. Nak menjatuhkan beliau sebagai Perdana Menteri tak ada masalah. Tetapi jatuh kerajaan tu yang saya pertikaikan, saudara. Kerana menurut Sayyidina Ibrahim, dia kata ada memang wujud. Tapi untuk menjatuhkan kerajaan. Namun katanya komplot itu tidak ada asas yang kukuh. Komplot itu memang ada. Tapi ada asas katanya wujudnya. Cuma mereka tidak mempunyai asas yang kukuh untuk menjatuhkan kerajaan. Jadi untuk itu katanya kerajaan Madani ini akan terus bekerja. Kalau tak ada komplot, maka mereka nak buat kerja apa katanya. Betul juga parti pembangkang. Jadi biarlah mereka nak kata apa pun. Setiap bulan katanya ada saja strategi. Sedia. Terpulanglah. Tapi tak sebut nama siapa pun. Jadi bagaimanapun Datuk Sayyidina Ibrahim dia yakin. InsyaAllah setakat yang pihaknya memantau keadaan cukup kuat. Yang penting bagi Sayyidina Ibrahim, yang penting katanya Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS, termasuk yang lain seperti Parti Warisan, yang 4 ini komitmennya cukup jelas terhadap kerajaan perpaduan ini. Jadi tugas mereka setiap bulan mereka akan atur strategi, cuba jatuhkan kerajaan. Kata insyaAllah setakat yang kita pantau keadaan cukup kuat. Itu katanya dalam sewaktu berucap apabila ditanya oleh wartawan sempena hari sambutan Hari Pekerja di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, saudara. Dan menurut Perdana Menteri, gabungan 4 parti ini dalam kerajaan perpaduan cukup kuat dan berupaya untuk menangkis komplot mahu menjatuhkan kerajaan. Yang penting katanya Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, GPS, mantap. Itu saya, saudara. Bagaimanapun katanya dia menyerulah agar warga bekerjalah sebaris sesama dengan pimpinan hari ini untuk memerangi rasuah. Kalau mahu ekonomi berkembang dan hasilnya terus berkembang, kita kena lawan dan hapuskan perasuah besar. Itu yang sebenarnya, saudara. Sebab itu saya katakan bahawa apa yang dilontarkan, apa yang dilakukan oleh kerajaan pimpinan Datuk Sayyidina Ibrahim, khususnya Suruhanjaya pencegahan rasuah, tidak menyenangkan pihak-pihak tertentu. Sebab itu mereka merasakan cara terbaik adalah mengusir Datuk Sayyidina Ibrahim daripada anjung kuasa Seri Perdana. Itu saja, saudara. Cuma, saudara, saya nak bagi tahu, saudara, janganlah pula kita menyalahkan rakyat. Sebab saya dengar banyak kenyataan-kenyataan ini, mereka menyalahkan rakyat kerana tidak sekata dalam memilih parti-parti politik untuk diberi kesempatan menerajui kerajaan. Kerana jangan lupa, saudara, parti Pakatan Harapan dapat 82 kursi. Parti Perikatan Nasional dapat 74 kursi. Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional dapat 30 kursi. Dan GRS 31 kursi, tak silap saya. Begitu juga di GPS. Jadi semua parti-parti yang ada dalam negara kita dalam musim pilihan raya yang lalu, pilihan raya yang ke-15,
tidak ada dominan. Ini saya nak jelaskan sekali lagi supaya jangan orang mengulang-ulang berkali-kali mengatakan bahawa ini kerajaan cetusan Yang Bertuan Agong. Ini kerajaan Tuan Agong itu pasti. Jangan sesiapa mau menjatuhkannya. Tetapi saudara, bila tidak ada parti yang dominan yang boleh membentuk kerajaan. Dulu Yang Mulia, tuan-tuanku, saya nak jelaskan sekali lagi supaya jangan kita berkali-kali bercakap benda yang sama lah kali orang bosan. Akhirnya tuanku memanggil dua parti yang besar. Yang bukan besar kerana parti itu besar. Tidak, saudara, kerana memenangi kerusi yang banyak. Iaitu Parti Perpaduan, Pakatan Harapan dapat 82 kerusi dan Perikatan Nasional 74. Di sinilah bermulanya berlaku apabila Perikatan Nasional tak nak. Dan akhirnya Duli Yang Mulia Tuan Agong menyarankan agar dibentuk juga kerajaan. Kalau tidak, nanti dalam keadaan hang parlimen. Keadaan parlimen tergantung, tidak boleh pembentukan kerajaan. Ini bahaya pada negara, bahaya pada rakyat. Akhirnya disantuni UMNO. UMNO Barisan Nasional setuju dengan 30 kursi. Dapatlah Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu yang memimpin Pakatan Harapan, membentuk kerajaan dengan jumlah kerusi pada mulanya 112. Ada majoriti sikit, saudara. Dan kemudian datang pula gabungan parti daripada Sarawak. Menjadi pengukuh. Begitu juga dengan gabungan parti Sabah. Ini realiti, saudara. Soal pelantikan Perdana Menteri, ini kadang-kadang saya hairan juga. Mereka yang bijak sangat bercakap soal politik dan sebagainya, saya hairan apabila mereka menempelak. Bukankah di bawah perlembagaan negara menyatakan bahawa pelantikan Perdana Menteri itu adalah hak prerogatif Duli Yang Mulia Tuan Agong. Itu hak mutlak, tak siapa boleh cabar, tak siapa boleh pertikaikan. Siapa saja yang pada fikiran Duli Yang Mulia Tuan Agong boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli parlimen sejumlah 222 orang. Ini kena jelas, saudara. Soal kerajaan perpaduan yang disebut kerajaan madani lah, pada apa semua, itu soal lain. Soal jawatan Perdana Menteri ini, itu hak mutlak agung. Jadi kalau kita nak mencabar, boleh dicabar hanya melalui undian di parlimen. Dan sebab itu, dulu kita ada 3 Perdana Menteri sebelum ini. Iaitu Tun Dr. Mahathir yang membentuk kerajaan Pakatan Harapan dulu. Akhirnya beliau mendului dan lepas itu langkah Sheraton, naik Tasimuddin. Yang tidak mahu membawa usul kepercayaan di parlimen itu, maka tergantung. Itu yang rakyat terkurung dan sebagainya begitu lama. Dan akhirnya setelah menyedari bahawa beliau tidak mendapat sokongan, maka dia meletak jawatan. Naik pula Datuk Seri Ismail Sabri. Juga diyakini tidak mempunyai sokongan majoriti. Lepas saja pilihan raya, bila mengatakan bahawa UMNO ugut Datuk Seri Ismail Sabri untuk buat pilihan raya, kalau tidak mereka akan tarik sokongan, saya kata tak ada benda itu. Memang pertikaian warga UMNO kecewa dengan sikap Datuk Seri Ismail Sabri melengah-lengahkan tarikh pilihan raya apabila UMNO menuntut disegerakan pilihan raya diadakan. Kesan daripada kemenangan kejayaan UMNO Barisan Nasional di Melaka dan Johor. Itu kena jelas, saudara. Dan waktu itu memanglah Datuk Seri Najib masih lagi di luar, tidak berada dalam penjara lagi waktu itu. Rasa yakin UMNO. Sebab itu minta Datuk Seri Ismail Sabri sebagai naib Presiden UMNO. Tapi bila orang kata UMNO tekan Ismail Sabri, mesti adakan pilihan raya. Kalau tidak nak usul tarik sokongan, saya kata tak betul tu. Jadi bagaimanapun, okey, kita buat pilihan raya. Bila pilihan raya, rakyat muak dengan sikap pemimpin sebenarnya. Mereka bukan muak dengan parti politik. Mereka muak dengan adanya percaturan politik yang berterusan, tak berhenti-henti. Kemudian ada pula elemen lain, kita tengoklah elemen duit dan sebagainya. Saya melihat wang bukanlah berarti segala-galanya, tetapi kemuakan, kebencian rakyat pada pimpinan. Saya tegur tentang pimpinan daripada UMNO Barisan Nasional yang selama ini bila anda jadi wakil rakyat, anda tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Sebab itu walaupun Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi melakukan islah, dilantik ahli-ahli yang baru, muka-muka baru sebagai calon, keyakinan rakyat masa itu dah goyah. Ditambah pula lagi berlakunya sabotaj di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO yang tak dapat jawatan.
Akhirnya berlakulah apa yang terjadi. UMNO pun kuyup. Cuma dapat 36 kursi saja. Daripada sebelum itu, UMNO dapat 54 kursi. Dan menjadikan UMNO antara parti yang sedikit, kecil. Berbanding dengan PAS, DAP dan Parti Keadilan. Itu realiti saja.